Guillermo de Paula. Error. Tak boleh proses. Assalamualaikum semua. Review selepas perlawanan. Habis suara, habis sayu lah sikit. Kita kan last minute kena mesti sayu. Benda kalau last minute kena dengan Bahrain ke dengan tim mana? Mesti nak angin. Mesti naik angin. Lagi nak angin bila kita punya mistake sendiri lah sebenarnya. Hari ni kita nak buat rating player. Kapten kita sendiri terus lah, Farizal Malias. Kalau aku, Farizal aku bagi hari ni dalam crucial game macam ni, aku rasa ada juga few moments yang Farizal buat mistake dan banyak-banyak hari ni. So aku rasa aku boleh bagi dia 5 hari ni. Sebab tak ada apa-apa crucial save sangat. So aku boleh bagi dia 5 hari ni. Sama lah, tapi aku tak bagi 5, aku bagi dia 6 lah. Sama lah, disebabkan mistake especially yang on penalty tu kan. Obviously memang mistake daripada dia. So pada aku layak 6. Aku 6 juga. Dia ada buat satu kesilapan, tapi secara keseluruhan aku tak rasa patut hukum dia lah. Aku bagi 5. 2 mistake yang dia buat. Antara kita nak layak ke Piala Asia ni, satu mata ni agak genting sebenarnya. So aku rasa 5 tu memadai lah. 1, dia terlepas bola, dia tak tangkap, tak kemas. Nombor 2, dia bagi penalti. So 5 untuk aku. Okay, seterusnya kita ke Matt Davis. Matt Davis overall aku rasa dia quite decent hari ni. Dia berada di mana dia berada, dia buat kerja dia. Overall tak ada banyak sangat mistake pada Matt. Aku rasa Matt aku boleh bagi dia 6 hari ni. Matt aku bagi 6 juga, sama macam Meh. 6.5 untuk Matt Davis. Matt okey lah, dia main okey. Average lah. Aku pun bagi 6 lah. Seterusnya Junior Estedal. Kita start dengan back 3 hari ni kan. So Junior Estedal. Junior hari ni aku tengok dia quite perform. Kalau tak ada dia pun agak goyah juga di bahagian bawah tu. Plus ada juga salah aku 2 try cubaan daripada dia, cuma dia tak on target je. So untuk Junior aku bagi 7. Untuk Junior 7 juga. Aku rasa Junior bermain dengan baik hari ni. First 11 aku rasa dia cope very well dengan Dion dengan Kuzaimi PE. So aku rasa aku bagi 7 untuk. Aku bagi 6 sebab aku rasa 2 peluang yang patut dia menjaringkan gol. Bukanlah menjaring, patutnya dia sebagai defender dia tak patut pun jaringkan gol kan. Tapi aku rasa sebelah kiri tadi banyak bocor juga sebenarnya. Kuzaimi, Corbin dengan Junior, and ada 2-3 kali Junior terlepas lah yang aku perasan separuh masa pertama. So untuk aku 6 lah. Aku agree dengan Amin. Aku rasa Junior memang masuk untuk melengkapkan back 3. Dia main sebagai sweeper kat belakang. Tapi ada few moments aku rasa ball distribution dengan beberapa terjahan yang tak sepatutnya berlaku. But overall aku rasa aku setuju dengan Amin 6. Moving on, kita ke Dion Cools. Dion Cools macam mana Izzy? Dion Cools hari ni pun aku nak bagi dia 7, sama macam Junior. Pun ada part-part yang dia perlu selamatkan lah. Dia ada buat clean tackle, dia pun ada buat overlap, ada buat running. Pada aku average lah, 7 lah untuk dia. Dion aku bagi 7 juga. Macam aku cakap, tak banyak kesalahan, sikit kealpaan untuk mendatangkan 2 gol untuk pasukan kebangsaan kita lah. Aku bagi 6. Average juga untuk aku. Tak ada banyak melakukan kesilapan. Okey, aku rasa antara 3 back 3 tu paling okey sebenarnya Dion, tapi sebab Kuzaimi dia ada assist. So mungkin Dion 6 lah. Aku setuju dengan Amin. Aku bagi 6 juga sebab dia among the back 4 yang among defenders back 3s yang masih lagi waktu tu kita belum tukar formation lagi, tak silap aku, yang kealpan first goal tu lah. So aku bagi 6. Kuzaimi P. Kuzaimi aku bagi dia 7 hari ni. Agak cemerlang. Cuma aku tengok dia macam sedikit macam koyak sikit lah di penghujung second half tu. Tapi dia semangat tu masih ada. Kuzaimi PE aku rasa aku bagi 7.5 sebab semua centre back aku bagi 7. 7.5 sebab dia ada 1 assist yang aku rasa agak baik. Selain tu aku mungkin highlightkan sikit, aku perasan yang hantaran-hantaran dia ada yang baik, long ball, sebab itu taktikal kita hari ni sebab padang basah dan tak berapa baik. Tapi aku rasa bila game macam ni, bila kita main hantaran tinggi sikit, direct ni nampak sikit lah weaker foot dia tu kurang sikit, kelemahan kaki kanan. Sama juga dengan Junior Estelle, aku rasa tu kurang sikit, nampak terselah lah. Aku bagi 7 simply sebab dia assist. Kalau tak dia pun 6 juga bagi aku. Aku boleh bagi 6.5 lah, lebih sikit lah sebab mungkin sebab assist. So aku agree dengan Amin. Seterusnya kita ke Corbin Ong. Corbin malam ni first half aku tengok cemerlang. Second half tu aku tengok ada
kelekaan sedikit lah. Maybe faktor penat dan padang yang menjadi halangan pada dia untuk perform sebagaimana macam first half tu. So untuk Corbin aku bagi dia 7. Corbin 7. Aku bagi 6 sebab gol yang dijaringkan oleh Bahrain dekat back post dia terlepas. Dan juga sebenarnya first half ada 2-3 kali. Sebenarnya serangan Bahrain banyak, first half tu banyak sebelah dia. Sebelah dia ada Kuzaimi, ada Junior Esta. Sebab tu aku cakap belah Dion tu macam tak kena test sangat. So aku rasa sedikit menghampakan lah bagi aku. So 6 lah. Aku agree juga. Kita pernah tengok Corbin yang lebih baik. Aku rasa 6 is a fair one. Kita ke midfield, Syami Kuti. Syamil Kuti hari ni okay, kalau compare dengan game sebelum ni aku rasa dia sama. Aku nak bagi dia 8. Actually tengah kita agak kosong, tapi Syamil Kuti tu adalah 3 ke 4 lah clean tackle yang dia buat, curi bola yang dia buat. So kalau tak ada dia pun susah juga pasal kita dah compact kat bahagian bawah. So tengah kita agak kosong. So Syamil Kuti deserve 8 lah untuk aku pada malam ni. Syamil, aku agree macam Izzy. Dia bermain seperti biasa. Aku memberi 7 sebab aku ni pandangan aku lah. Sebab pair dia, Nazmi Faiz, untuk aku rasa first half tu kurang memberi impact lah kat mata aku sendiri. So aku rasa dia membuat kerja yang biasa dia kena buat lah. Syamil Kuti 7 lah. Aku rasa dia warrior lah dalam tim. Aku rasa kalau tak ada dia lagi koyak sebenarnya. Actually first half tu kita main okey sebab dia lah. Sebab dia duk potong sana potong sini. Aku rasa dia antara hari ni, tak tahulah dah 3-4 game aku suka tengok dia main. So dan aku rasa dia memang macam aku cakap lah player favourite Panggon kan. So 7 untuk aku. Aku mau agree dengan Amin. Aku bagi 7.5 sebab aku agree bab dia player Kim Panggon yang Kim Panggon antara favourite player. Dia dengan Dion Kus tak pernah tak main throughout betul perlawanan persahabatan pun. So bagi dia 7.5 sebab dia box to box, dia engine lah untuk kita malam ni. Nazmi Faiz. Nazmi sepatutnya menjadi arkitek yang bagus kat tengah tu, tapi aku rasa dia tak ada pair dia yang sesuai malam ni. Aku tak pasti. Mungkin Syamil Kuti bukan pair dia ke apa ke. Faktor padang pun dia juga sebab aku rasa kesian sangat kat dia pasal ada satu momen tu macam Sumare dia main di bahagian flanker tapi dia terpaksa collect bola di bahagian tengah. Walhal sebenarnya aku rasa Nazmi boleh deliver ball tu kepada dia, tapi mungkin aku rasa dia tak ada pair yang bagus lah kat tengah tu. So aku bagi dia 7 malam ni. Nazmi aku bagi 6 sebab aku rasa personally Nazmi ni favourite player aku. So aku rasa dia boleh buat lebih baik. Aku agree dengan Izzy sebab Padang. Aku bagi Padang 0, rating 0 untuk Padang. Sebab tu Nazmi dapat 6. So korang jangan kecam aku. Padang aku bagi negatif 1. Sorry, bukan 0. Nazmi actually sebenarnya dalam game tu kau boleh nampak sebenarnya Nazmi ada touches dia yang cuba dia nak hantar. Ada 1-2 yang dia cuba main apa semua. Tapi mungkin jugalah faktor Padang satu taktikal daripada Kim Panggon sendirilah kot. Yang bermain secara direct, yang dapat bola kita akan terus cari kan, terus hantar. So tapi sebenarnya Nazmi bagus bab mana hantar ni sebenarnya. Cumanya mungkin tak berapa menjadilah kot malam ni kan. So aku bagi 6 lah untuk Nazmi. Aku pula bagi 6.5 sebab aku rasa kita pernah tengok Nazmi yang lebih baik. Jadi aku rasa malam ni banyak kreativiti dia macam kurang sedikit. Okey, seterusnya kita ke Sumare. Sumare agak bagus malam ni. Aku suka gila tengok Sumare main. Ada larian yang bagus dia buat. Rajin. Nampak tak malas. Cuma tak ada luck lah untuk Sumare kan. Tapi terima kasih kat dia pasal dia jaringan gol kan malam ni. Untuk Malaysia walaupun kita kalah. So aku bagi dia 8. Aku memberikan 8 juga dan aku rasa Sumare man of the match lah. Aku boleh cakap walaupun game ni sukar, tapi kenapa aku rasa dia membuat kerja yang dia patut buat. Kita pun tahu kenapa. Aku rasa semua orang tahulah bila tengok first 11 nama dia dalam first 11 dengan Padang. Padang basah jadi dia keli, dia ikan. Jadi so kita semua tahulah kenapa taktikal Coach Kim nak buat, dia masukkan dia. So aku rasa dia deliver lah apa yang dia patut buat. So dia man of the match dan dia dapat 8 untuk aku. 7 untuk aku. Antara pemain yang bagus juga malam ni. Beberapa kali dalam separuh masa pertama gerakan semua daripada dia. Banyak larian-larian dia buat yang sebelum ni aku rasa sebelum ni game orang agak kecam dia lah juga. Sebenarnya dia main tak berapa okey apa semua, tapi aku terkejut juga dia ada improvement lah untuk game malam ni. So dan menjaringkan gol. So 7 untuk Sumare. Aku agree dengan Amin 7 juga sebab walaupun dia menjaringkan gol tapi overall ada few moment yang dia punya decision making tu macam kita nampak it's not a good decision making. Patut bola distribute, dia ada extra touch semua. So aku rasa 7. Seterusnya kita ke Akia Rashid.
Akhir Rashid aku bagi 8 sama macam Sumari walaupun tak menjadikan gol. Pada aku Akhir memainkan peranan dia di bahagian flanker sangat baik. Berjaya penetrate di bahagian defend pasukan lawan. Ada chances untuk dia menjadikan gol tapi tak ada luck lah pada aku malam ni. Keeper dapat tepis kan malam ni. Akhir Rashid 7.5 selain aku rasa dia bermain dengan baik juga first half tu sebelum dia dikeluarkan. Banyak impact yang dia masukkan walaupun aku rasa aku agak terkejut personally. Kita punya man of the match 2 kali berturut-turut di mana perlawanan menentang Hong Kong dan perlawanan menentang Turkmenistan adalah Faisal Halim ataupun Miki tak diturunkan. Tapi di sebelah kiri tapi Akhir Rashid aku rasa kita tak merindui lah. First half tu tak nampak yang kita rindu Faisal Halim 2 man of the match 2 lawanan berturut-turut sebab Akhir Rashid pun deliver apa yang patut dia buat. Akia 7, untuk aku peluang terbaik untuk menjaringkan gol malam ni jatuh kepada Akia. Dia main okey sebenarnya. Kalau aku tak salahkan dia lah dia tak menjaringkan gol. Walaupun sebenarnya dia boleh menjaringkan gol tu, dia ada ability tu. Secara overall dia punya contribution okey. Dia ada buat larian sikit, dia ada Nazmi ada hantar ke ataupun Sumari ada hantar bola kat dia. So untuk aku contribution dia malam ni okey lah. 7 lah. Aku mau agree juga Akia dalam 7. Dia buat apa kerja dia buat. Macam aku setuju dengan Juf. Kita tak rindu pun Miki sebenarnya sebab dia buat kerja dia. Darren Lock, kita punya soul striker. Darren Lock malam ni aku bagi dia 7. Walaupun tidak menjadikan gol macam perlawanan yang sebelum ni tapi dia buat kerja dia tidak malas, always pressing. Aku risau juga masa tu ada part yang dia macam injured tu lah kan. Risau juga pasal dia dah pegang-pegang lutut kan. Actually itu momen yang quite good juga untuk dia menjadikan gol tak laku sebab dia ada buat yang macam tanduk-tanduk sikit tu kan. Cuma mungkin tak berapa nak kuat lah. Dia bola tak pernah handle. Pada aku jagi cakap. Jangan. Belum. So untuk Darren Lock aku bagi 7 malam ni. Okay, Darren Lock. Dia elok 7. 7, kalau orang putih tu cakap he works his socks off lah malam ni. I mean semua game pun dia punya quality dia memang dia akan, kalau kau nampak sampai aku rasa badan dia nak pecah dah kot sebab duk bagi badan dulu kan. So itulah perbezaan yang kita nampak lah Darren Lock. Bila Darren Lock keluar, pressing tu kita dah nampak. Walaupun sebenarnya Malaysia tak adalah pressing gila-gila sangat hari ni macam hari tu. Tapi dia punya physical presence lah bagi aku. So 7. Aku agree dengan Amin 7 sebab present dia. Aku rasa dia datang present satu hal, dia datang dengan physical sekali. Walaupun dia kecil tapi dia nampak lihat lah macam Coach Kim kata ada resistance tu sikit. So aku bagi dia 7 juga. Okay, kita teruskan ke pemain simpanan pula. Pemain simpanan kita mula dengan Safiq Rahim. Safiq mula-mula tu bila aku masuk tu aku harap ada sedikit lah perubahan tapi aku tengok awal-awal tu je. Ya dia ganti Nazmi. Aku mengharapkan ada sikit perubahan lah, much better daripada Nazmi tapi mula-mula tu je. Aku rasa mungkin first 2 to 3 minutes macam tu je. Lepas tu aku tengok dia macam moderate sama macam Nazmi. So aku bagi dia 6. Okey, aku okey dengan Copot hari ni. Aku rasa aku bagi 7. Aku rasa dia memberi impact lah lebih sikit daripada Nazmi. Aku rasa hantaran-hantaran dia sebenarnya bila Arif Aiman masuk tu sebenarnya hantaran-hantaran direct dia yang mendapatkan Arif Aiman ada one on one dengan fullback tim pasukan lawan. Aku bagi 6. Aku rasa ada sedikit impact macam Juf cakap, hantaran-hantaran dia ke Arif Aiman apa semua. Mungkin the first 5 minit yang dia masuk tu kalang kabut sikit kot. Dia ada buat hantaran yang menilau sikit. Tapi lepas tu dia settle down lah. Bagi aku okey, average lah 6. Aku upscale lah 6.5 lah sebab aku rasa walaupun contribution ni patutnya kita nak lebih daripada Nazmi tapi mungkin itu yang terbaik dia bagi tapi dalam masa yang pendek dia ada impact dia lah 6.5. Seterusnya kita ke Arif Aiman. Arif Aiman malam ni walaupun dia masuk second half aku bagi dia macam orang main first 11, aku bagi dia 7. Perform malam ni macam biasa dia buat kerja dia nak cilok ke, dia nak gentil ke apa ke. Pada aku tak ada luck lah untuk Aiman malam ni, Arif Aiman. So aku bagi dia 7. Arif Aiman 6.5 tapi aku tak salahkan dia. Waktu bermain singkat dan dia masuk pun agak crucial time dengan keadaan padang. So minta maaf Arif, aku rasa 6.5 lah. Aku bagi 6. Aku rasa macam Ju cakap, aku tak salahkan dia sebab dia masuk pun dah lewat. Cumanya Arif Aiman ni sebenarnya dia memang bagus, cumanya dia bukan the finished product yet. The finished product bermaksud ada beberapa crossing dia yang kita tahu dia akan jadi lebih better bila dia bermain lagi banyak game. So untuk aku memang aku bagi 6. Memang kita mengharapkan dia boleh larikan bola apa semua, cuma the orang kata final third tu yang kita tak dapat. Mungkin ada satulah hantaran kepada Syafiq Ahmad yang tanduk tu tapi bukan salah dia lah bagi aku. Aku bagi dia 6.
Aku mau agree dengan Amin 6. Aku setuju dengan Amin dengan Jufri punya explanation untuk bagi dengan point elaboration orang lah. Seterusnya Guillermo de Paula. Error. Tak boleh proses. Betul tu kat kalkulator. Osak. Macam mana aku nak bagi ya? Aduh, okeylah dipolar 9. Aku ikut majority lah. Aku tak tahu nak cakap Bagi majority dulu cakap apa? Akan bagi cuba. Okay, Juf. Aku di Paula ni tak ada rating lah. Di Paula tengoklah ni aku speechless je lah. Aku rasa Tak ada rating tu teruk lah. tak ada rating lah. Aku tak ada sumbang, bukan aku tak tahulah tak ada sumbangan lah. Sorry lah sebab aku rasa ada Ingat Subangsih tadi. Sebab hari ni dia tak boleh buat macam ni. speechless je lah. Sebenarnya di bola ni, aku bukan nak backup. Aku faham kenapa Kim Panggon bawa masuk. Sebab tactical malam ni sebenarnya Kim Panggon nak fizikal. Orang yang fizikal sebab dia nak challenge Bahrain. Tapi masalahnya, orang yang fizikal, dia kena ada function juga maksud aku kan. Bagi aku dia masuk tak ada contribution lah. Macam bukan subangsih, sumbangan. So Dia masuk Kim panggil dia masuk untuk fizikal, tapi dia dah masuk dia tak pakai tak ada fizikal. tak ada fizikal. Macam tu lah. Betul. Dia tak challenge lah. Betul. So lepas tu lagi satu yang aku nampak di Paula ni, panjang pula. Kalau macam tu, kalau nak pasal fizikal baik masukkan Malik Noor ke apa? Boleh juga. Kau cerita Itulah. Tapi itulah, dia tak proaktif. Kalau kau tengok Darren, sebelum bola tu sampai dia dah pergi. Tapi perbezaan dia tak proaktif. Bila bola tu sampai baru dia nak pergi. So aku bagi dia 5 lah kot. Yang itulah meh. 5. Aku ikut dia. 5 nak ikut juga. Tak ada rating, tak ada. Ni error. Jadi lagi tu 5. Macam aku pula, aku merasakan aku setuju dengan Amin, dia tak proaktif because dekat mana red zone benda tengah hit kat situ, dia tak berada kat situ untuk Sorry, Matt. Lagi satu, ada satu cross tu. Dia tinggi. Tapi Syafiq Ahmad yang menang bola tu. Pasal dia nampak Syafiq Ahmad. dia ada Syafiq Ahmad dapat. Biarlah Syafiq Ahmad. Syafiq ada dia kata. Perangai player Malaysia lama. Syafiq ada. Fizikal Syafiq pun lebih kurang aku dia kata itu. Aku setuju dengan Amin bab proaktif tu sebab kat mana benda tu tengah nak berlaku, dia lambat gila nak pergi sana. Macam ada satu cross daripada Arif yang pergi between players dengan keeper. Satu tu yang in between tu sepatutnya dia sambar benda tu. Tapi bola bola tu cantik je cross. Macam tu. Tapi tak ada orang sambar. Aku nak bagi satu cadangan lah. Kalau macam semua aku memang dah marah ni. Tak, sebab semua orang cakap di Paula dipanggil sebab fizikal, kan, sebab ketinggian, sebab fizikal. Aku cadangkan kita pakai coach pula. Kita pakai keeper Terengganu tu lah yang tinggi tu. Apa nama dia? Razak. Razak. Sebab dia pun ada fizikal, dia ada ketinggian. Kita pakai dia lah. Aku rasa mungkin dia lagi function lah. Okey. Cadangan aku. Cadangan diterima, cadangan ditutup. Aku bagi 4 kepada Dipola. Memang tak patut ada dalam list. Ya, marah. Aku follow kau ambil 4 tukar. Aku pesan dekat Khalid, jangan mencarut Khalid, belakang ada budak. Aku tercarut juga. Tak boleh tengok. Last sekali, Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad aku bagi dia 6 malam ni. Tak banyak yang dia boleh lakukan sesuatu, tapi boleh nampak lah ada effort daripada dia. Syafiq Ahmad aku bagi 6.5. Masuk pun agak lewat lah kot. Aku kurang tapi is a better player daripada, definitely better player daripada Di Paula. Masuk masuk ada impact. Itu yang kita nak lah. Okay, itu saja. Syafiq Ahmad 6 lah. Sebab dia pun tak boleh nak buat apa sangat. Cumanya itulah, dia lagi boleh menang header, dia lagi boleh press. So 6 tu aku lah. Apa pasal dia dipolar aku tak tahulah. Dia pening nak buat. Aku setuju lah, aku pun 6 juga. Okay, last kali, Safawi Rashid. Okay, Bawi ada perubahan, dia masuk di bahagian tengah. Ada serangan yang bahaya, ada few try juga yang dia buat. So Pawi aku bagi 6.5 malam ni. Mana datang pula Pawi ada try tu. Aku pun tak nampak tadi. Ada kan? Oh, dia try. Aku nampak tadi dia try sebab dia ada kamera zoom Syatila Melvin tu, dia try tu lah kot. Aku pun tak nampak. Aku rasa Pawi tadi Mawi pula. Pawi tadi masuk sekejap. Aku tak boleh nak bagi rating kat Pawi juga. Aku rasa dia masuk berapa minit je sebab dia ganti Matthew Davis.
So fair enough sebab dia tak cukup time, aku rasa 4.5 untuk dia. Average lah. Sebab dia tak boleh buat apa pun. Antara 5 atau 6 lah lebih kurang. 6 lah. 6 jugalah, aku pun setuju lah, 6 juga. Bila Melvin tu okey lah, dia memang target tu. Tepat tu nampak tu. Yang try, aku try. Okey, hari ni yang paling kritikal sekali lah, Coach Kim Panggon sendiri punya penilaian, dia start dengan 3-4-3, habis dengan 4-4-2 ke 4-3-3 macam tu lah, bertukar-tukar lah. Kita nampak ada few formation dia masukkan attacking kan. So macam mana? The whole game dia manage the game hari ni. Aku rasa dia dah buat yang terbaik untuk tactical. Terpulang kepada pemain untuk terjemahkan di atas padang. Kita nampak apa yang berlaku selepas terjemahan di atas padang oleh pemain. So pada aku tak ada kurang dan tak ada lebih sangatlah untuk Kim Panggon pada malam ini. Aku bagi dia rating 8. Kim, aku hari ni sebab kita kalah lah, tapi aku rasa positifnya tak salah aku minta maaf First 11 hari ni ada 5 perubahan. Jarang lah satu coach nak buat dalam satu game yang crucial. Tapi aku nak bagi kredit dan pujian sebab dari 5 pertukaran tu dia punya tak ada nampak sangatlah kekosongan ataupun kelemahan pengganti dia tu. Itu paling penting untuk aku first half tu, dan bermain cara direct macam Amin cakap tu memang nampak. Itu aku faham lah kenapa dia nak tukar 5 tu, sebab perubahan tu dia nak main lebih direct dengan padang keadaan macam tu dengan berlawan Bahrain. Cuma mungkin lebih kurang laki kita punya pressing dan ataupun Bahrain adalah pasukan yang lebih kualiti, jadi kita tak dapat memanfaatkan. Tapi secara puas hatinya aku rasa first half especially bermain dengan sangat baik walaupun kita ada buat 5 pertukaran first 11 kita. Aku bagi tadi 7.5 ke 8 tadi? Aku bagi 6. Aku rasa pertukaran 6. 6. Aku rasa pertukaran yang dibuat oleh Kim Panggon tu satu aku nak puji Kim Panggon ni, dia tengok opponent. Dia akan main ikut macam mana kita nak tackle opponent tu. So sebab tu kita nampak banyak pertukaran. Satu, sebab dia tahu dia kena main fizikal dengan Bahrain. Sebab tu Kuzaimi yang tinggi, Junior Estal yang tinggi, dan juga Corbin Ong semua. So dia nak player yang ada fizikal lah. Sumare. Sebab aku terkejut Arif Haiman tak start kan. So dia nak player yang fizikal yang boleh challenge, sebab dia tahu dengan padang yang basah dia kena main lebih direct macam Juh cakap tadi. Sebab kalau kau nampak tadi, permainan Malaysia sebenarnya the first 20 minutes kita pressure, tapi kita tak pressure macam lawan Turkmenistan. Kita pressure dekat tengah. Lawan Turkmenistan kita pressure daripada depan. Pressure tu still ada, cumanya the first 20 minutes tu kita tak jaringkan gol. Itu sayang sebab kita ada peluang daripada junior apa semua kan. Cumanya tactical dia yang dapat bola, Nazmi dapat bola, Syamil dapat bola, dia akan hantar. Maknanya kepada Akia ataupun kepada Sumare. Sebab tu kau nampak actually the first 30 minutes tu memang efektif lah. Kau nampak tactical tu nampak memang very efektif. Tapi satu benda yang aku tak setuju, separuh masa kedua kemasukan di Paula lah. Aku faham kenapa, tapi aku tak setuju. Dari segi tu sebab tu aku bagi dia 6. Aku rasa dia punya pertukaran tu tak kena lah bagi aku. Aku agree dengan Amin. Aku rasa hari ni dia manage perlawanan mungkin kurang sedikit disebabkan disebabkan pertukaran pemain tu, substitution tu. Aku pun aku macam terpaksa agree lah. Aku tak setuju, tapi aku pun macam tak faham juga lah. So tak sama dengan Amin lah. Tapi itulah antara sebab yang aku rasa Kim Panggon hari ni mungkin ada tactical yang kurang berkesan. 6, aku rasa diorang pun dah briefly explain hasil perlawanan dan tengok persembahan Harimau Malaya malam ni. So seterusnya kita akan berjumpa di perlawanan terakhir kumpulan grup F menentang Bangladesh. Kita nak panggil Juf nak kena seru korang ni. Korang kasih penuh. Walaupun ini perlawanan terakhir kita, ramai yang rasa dan kita macam tak layak. Aku rasa tim kita, pasukan hitam kuning kebanggaan kita ni deserve kita berada di belakang mereka walaupun kita belum tak habis lagi lah kelakan kita ke Piala Asia. Ya, betul, kita masih layak. Mari ramai-ramai datang. Jangan yang dalam minit aku tengok kat Twitter, dekat Facebook banyak orang yang tak kenal Datuk Manatah minta tiket free ni semua. Korang tu jinx lah, sway. Jangan minta tiket free. Datang beli online, datang ramai-ramai. Yang lama tak tengok bola tahu minta free tu yang kalah tu. Ni mungkin kena cut lah ni kot. Marah. Okey, tu je. Ada peluang lagi untuk layak ke Piala Asia. First time kita nak layak sejak 1980. Aku rasa banyak orang kecewa hari ni bukan sebab perlawanan hari ni je. Kita dah kecewa 20-30 tahun. So sebenarnya perlawanan hari ni crucial gila lah. Dan aku rasa perlawanan menentang Bangladesh tu insyaAllah kita boleh menang insyaAllah.
Aku tak ada apa nak cakap lah. Kalau tak dapat Bangla sini, Bangla Shell aku bantai nanti. Bangla Juf ke apa? Tak naklah cakap Jub punya. Shell mana-mana lah. Tengok Shell mana-mana lah nanti kita cari. Alright, selesai sudah. Rasanya untuk kedudukan terkini untuk hari perlawanan kedua, rasanya Malaysia yang berada di grup E sekarang sedang menduduki tangga keempat dalam 5 kumpulan terbaik. Jadi seterusnya kita mengharapkan perlawanan menentang Bangladesh menjadi penentuan hidup mati kita untuk ke Piala Asia. Seperti Amin kata, last kita masuk 1980 dan kita ini ialah sebahagian daripada penyokong yang akan menyaksikan sejarah yang akan berlaku lah untuk bersama Malaysia. Alright. Dari Bukit Jalil live, pemain ke-12. Assalamualaikum.